Dan semua ulama dan rakyat diuji akidah mereka. Islam saya tak cukup. Macam ni lah. Nak kena tahu dia akidah apa. Quran makhluk ataupun tak. Ramai ulama, ada sebahagian yang mati. Imam Ahmad bertahan. Ulama, orang lain tak boleh buat apa, rakyat tak boleh buat apa. Khalifah menggunakan kuasa. Ditambat dan disebat Imam Ahmad. Sehingga para ulama menyebut asamallahu al-ummata bi Abi Bakr yaum riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yaum al-mihnah. Allah selamatkan umat ini dengan Abu Bakar pada hari peperangan, pada hari riddah, hari murtadnya orang ramai-ramai. Dan Allah selamatkan umat ini dengan Ahmad bin Hanbal pada hari mihnah, iaitu hari ujian, iaitu Quran makhluk ataupun tidak, dinamakan dengan Ayyamul Mihnah. Selepas makmun tak ada, ganti khalifah yang baru, Al-Mu'tasim, atas mazhab yang sama, tak membenarkan mazhab lain. Imam Ahmad tak boleh mengajar. Jika tuan-tuan pernah mendengar kuliah saya dahulu tentang imam hadis yang besar daripada Andalus, Baqi bin Makhlad, yang datang daripada jauh nak berguru dengan Imam Ahmad, terpaksa setiap hari dia datang sebagai seorang peminta sedekah untuk mendengar satu hadis daripada Imam Ahmad. Kena berlakon, kerana kalau khalifah kena special brand tahu, pasukan kerajaan tahu ada orang yang pergi mengaji dengan Imam Ahmad, akan ditangkap. Ini bukan zaman moden, ini zaman khalifah Islam. Baqi bin Makhlad datang jauh. Imam Ahmad kata min Afrika, ab'ad min dhah, dari Afrika, aghusul bahr, dari jauh, terpaksa masuk ke dalam menyeberangi laut. Kata Imam Ahmad, orang sepertimu ini ditolong, tapi kau tahu keadaan aku tak boleh. Jika kau mau, kau datang bagi salam, satu hari satu hadis aku baca. Imam Ahmad terpaksa disembunyikan, tak dibenarkan bertemu dengan orang, takut mengajar, kerana nak menjaga isu Quran makhluk, isu Mu'tazilah. Dan isu ini sama ada pada Asy'ariyah, cuma Asy'ariyah lebih ada detail sedikit. Tuan-tuan, habis Khalifah Mu'tasim meninggal dalam keadaan akidah itu, naik Al-Wathiq, Khalifah yang berikutnya, masih lagi dalam akidah itu. Tetap Imam Ahmad dan ramai ulama ahlu sunnah tidak boleh mengajar. Sehinggalah satu hari ditangkap seorang tokoh, sebahagian kitab-kitab menyebut namanya Muhammad bin Abdullah, sebahagian menyebut dengan gelaran umum, gelarannya Al-Azra'i. Dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Al-Wathiq. Al-Wathiq ini kemudian diminta, Al-Wathiq kata, kau dialog dengan Ahmad bin Abi Du'ad, dia punya mufti dah, dia punya qadhi qudah dah. Dia kata, wahwa indi laysa min ahli al-ilm, aku bukan tak mau dialog, tapi dia bukan ahli ilmu. Dia kata begitu. Ni mufti ni qadhi qudah, maksudnya mufti besar, rujukan kerajaan. Khalifah kata, wahwa indana min ahli al-ilm, dia di sisi kami ahlu ilm, kau kena dialog dengan dia. Dia kata, kalau khalifah tidak bagi pilihan, tak apa, aku boleh dialog dengan dia. Masa awal dia tak mau tengok bermuka Ahmad bin Abi Du'ad. Yang ini Ahmad bin Hanbal, imam, yang ni yang buat akta ni namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Soalan yang pertama,
Al-Azrami tanya pada dia. Nama Al-Azrami tanya kepada dia. Hal Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa sahabah alimu hadha atau lam ya'lamu? Yang kau katakan bila orang nak masuk kodok uji ni, mengucap Quran makhluk ataupun tidak? Kalau kata makhluk, okey, lepas. Tidak makhluk, tangkap. Nak uji tu, akidah tu. Dia tanya, adakah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan sahabat semua, mereka tahu tak apa yang kau tahu ni, masalah Quran makhluk ni? Ahmad bin Abi Duat terdiamlah. Kalau dia kata tahu, dia kena bagi tahu dalil. Dia kata ma'alimu, mereka tak tahu. Dia kata dahsyat, kau ada ilmu yang Rasulullah tak tahu, Abu Bakar tak tahu, Umar tak tahu. Adakah kau mendapat wahyu ataupun apa? Tak. Sebenarnya mereka tahu, dia kata. Dia pusing balik. Tak, dia kata mereka tahu. Dia tanya, kalau mereka tahu, adakah mereka menyeru kepadanya, mengajarnya, menguji orang tentangnya, bertanya orang apabila orang itu telah Islam, mereka bagi tahu? Kalau mereka tahu, mereka ada tak seru dalam mana-mana dalil kau, dalil Quran dan Sunnah, menunjukkan mereka menyeru orang kepada apa yang kau seru, menguji orang lain, memaksa orang lain dengan apa yang kau paksa? Ada tak mereka buat hal itu? Jadi dia tak boleh nak jawab. Kalau dia kata paksa, tak ada dalil. Dia kata tak ada. Ahmad bin Abi Duat kata tak ada. Dia kata, jika sekiranya mereka tahu seperti mana yang kau dakwa, tapi mereka tak menyuruh orang kepadanya, tak memaksa orang untuk menerimanya, tidak menguji orang tentang agama dengan perkara ini, mengapa tidak engkau berlapang dada seperti mana Rasulullah dan para sahabatnya berlapang dada, tidak melakukan hal ini? Kenapa engkau nak melebihi mereka? Jika engkau betul, tak apalah kau. Jika kau salah, biarlah kau seorang salah. Jangan nak suruh orang lain pun salah. Mengapa engkau tidak tinggalkan orang ramai seperti mana Rasulullah dan sahabat tinggalkan mereka daripada membicarakan hal ini? Ahmad bin Abi Duat tak boleh jawab. Dia terdiam. Khalifah Al-Wasiq merenung panjang. Ahmad Al-Wasiq kata pada Ahmad bin Abi Duat, kau jawablah. Ya, dia kata mereka tak suruh, tak ada kalau mereka ada kelapangan. Kalau let's say kau betul lah. Kau betul, tak apalah. Tapi Rasulullah pun betul, tapi dia tak serukan orang. Kenapa kau nak paksa orang? Ahli sejarah kata, sebahagiannya Al-Wasiq buka gari yang menggari Al-Azrami, dan dia kata, aku mohon maaf. Selepas daripada itu, Al-Wasiq slow tentang bab ni, dan mula tak begitu hormat kepada Ahmad bin Abi Duat. Mula biar dia, mufti yang mengenakan akta ni. Kemudian setelah Al-Wasiq tidak ada, naiknya Al-Mutawakkil bin Wasiq, anak dia, sebagai khalifah. Dia merupakan penyokong kuat Ahmad bin Hanbal. Diberikan kemuliaan kepada Imam Ahmad, disuruh untuk mengajar kembali rakyat akidah ahli sunnah yang sebenar.
Tetapi fitnah itu berkelangsungan sekitar 15 tahun lamanya. 3 penggal pilihan raya. Lima belas tahun Imam Ahmad disebat, diburu, dipenjara, terpaksa menyembunyikan diri, terpaksa berada jauh daripada orang demi satu isu, tidak mau menyatakan seperti yang ahlul kalam kata, Quran adalah makhluk. Ini pengalaman sejarah. Kemudian kita tahu dalam sejarah muncul lagi hal yang seperti itu. Ibnu Tumat yang muncul di Maghrib. Ibnu Tumat ni datang kemudian. Dia ni lahir pada tahun 470 lebih 74 begitu. Meninggal pada tahun 524 Hijrah, berapa ratus tahun kemudian, selepas peristiwa yang dahulu. Dia memerangi kerajaan Murabitin, menegakkan kerajaan Muwahhidin, mewajibkan akidah Asy'ariyah kali ini. Membunuh dalam satu malam saja 70,000 orang yang tak bersama dengan akidahnya. Buku dia sekarang itu, Akidah Mursyidah itu, diterjemahkan dan disebarluaskan oleh golongan-golongan konservatif ini dalam negara kita. Termasuk yang hadir di dalam perhimpunan-perhimpunan ini. Mereka mengepalai buku Ibnu Tumat ini. Ibnu Tumat ini. Tuan-tuan, racun yang seperti ini jika dimasukkan, ia akan menjadi parah yang akan menyebabkan rakyat bergaduhan antara satu sama lain. Kafir mengkafir hanya kerana tujuan mereka nak secure tempat itu supaya kumpulan mereka saja selamat. Itu saja, tanpa memikirkan masa depan negara. Duka cita menteri agama yang pernah ada latar undang-undang tetapi gagal untuk memahami kemaslahatan negara, dan ia tidak layak untuk bagi sebuah negara yang bersifat majmuk yang seperti ini. Ini adalah perkara yang saya ingin sebut supaya kita tidak mengulanginya. Kita bukan anti Asy'ariyah. Kalau dia nak kata Asy'ariyah ahli sunnah, Maturidiyah ahli sunnah, Ahlul Hadis ahli sunnah, tak apalah katalah. Tapi masalahnya dia nak kata dia saja. Sedangkan Asy'ariyah itu sendiri mazhab yang berkembang. Muhammad Saleh Al-Ghursi ni satu orang tokoh Asy'ariyah zaman moden ini. Dia tokoh besar. Dia kata mu'zam mutaakhiri al-Asy'ariyah, kebanyakan orang mutaakhir Asy'ariyah ni ulu fi ta'wil. Mereka itu melampau di dalam pentakwilan. Wasaru fihi ala tariqatil Mu'tazilah. Mereka itu telah dalam bab takwil telah jadi macam Mu'tazilah. Ni tokoh Asy'ariyah yang duduk di Turki. Itu Asy'ariyah. Tokoh Asy'ariyah yang duduk di Mesir, ulama Mesir, ulama Azhar besar akidah. Hasan Asy-Syafi'i. Dia kata dia Asy'ariyah. Laqad bada al-Asy'ariyatu yastakhdimuna silah at-ta'wil yaqtaribuna min al-Mu'tazilah bil-wuduh fi hadha as-salat. Dah bermulalah Asy'ariyah ni pada zaman ni menggunakan senjata takwil, dan mereka itu mendekati Mu'tazilah dengan begitu jelas pada zaman ini. Padahal dia tokoh Asy'ariyah, tapi dia versi Asy'ariyah yang awal. Dan ini saya sebut mungkin sebahagian orang perleh ke apa yang mungkin tidak jelas kenapa isu ini begitu dibincangkan.
Kerana ia isu yang bersifat sektarian, kepuakan yang cuba dijadikan oleh segolongan puak untuk kepentingan tertentu dengan membelakangkan kepentingan dan masa depan negara. Kononnya untuk kesatuan. Apa maksud untuk kesatuan? Tujuan kita untuk kesatuan dalam masjid ini, kita hanya benarkan mereka yang pakai kain plekat saja masuk. Jubah tak boleh. Boleh macam tu. Tujuannya untuk kesatuan. Atau benarkan pakai jubah saja, yang pakai t-shirt jangan masuk. Kalau kau untuk kesatuan, kau benarkan semua orang masuk. Selagi orang nak solat. Yang pelik dan menariknya, ketika JISB begitu dahsyat minum air kaki, mengaku Mahdi semua, tak muncul semua ni. 5 tahun ambil masa, itu pun setelah kita bising. Tiba-tiba isu ini begitu aktif, sehingga bagaikan tidak ada hari lagi. La haula wala quwata illa billah. Panjang.